Indah berbalam si awan petang, beranak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Dari Rawuk pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam pendidikan masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisah mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa yang berfokuskan kepada pengaruh perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Pergi ke Ipoh, membawa ketupat, membawa bersama kereput roka. Teknologi maklumat banyak manfaat. Mari bincangkan buruk baiknya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama, Saudari Nur Wahidah binti Karim merupakan guru pakar IT di sebuah sekolah kebahasaan Kampung Rambat. Beliau telah berkhidmat lebih kurang 3 tahun di dalam bidang perguruan. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel kedua, Ayu berbaju kurung, Saudari Nur Syafiqah Alia binti Utung. Untuk pengetahuan hadirin serta hadirat sekalian, Saudari Nur Syafiqah Alia binti Utung merupakan pengarah pelajaran negeri Selangor. Beliau juga telah berkhidmat di Jabatan Pelajaran Negeri selama 5 tahun. Selamat datang kami ucapkan. Dan di hujung sana, orang lama dalam bidang pendidikan, guru veteran yang telah berkhidmat selama 10 tahun di dalam bidang pendidikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Saudari Nurhanis Najwa binti Nazrin. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita pun telah memasuki era globalisasi moden di mana teknologi maklumat dan komunikasi telah pun berkembang dengan sangat pesat. Maklumat di hujung jari merupakan frasa yang sangat popular bagi menggambarkan situasi ini. Kemajuan teknologi maklumat ini juga turut mempengaruhi bidang pendidikan. Jadi, pada hari ini, kita akan membincangkan sejauh manakah pengaruh kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam bidang pendidikan dan apakah kesannya kepada pendidikan negara kita. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada guru pakar IT kita, Saudari Nur Wahidah. Baik cikgu, apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi? Terima kasih kepada moderator yang cantik molek berketunya membawa rasional persoalan saudari Cik Nur Amri Fatini di atas soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam haja saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya teknologi maklumat dan komunikasi mempunyai pelbagai takrifan yang bersifat global. Sebelum saya lanjutkan lagi penerangan saya, eloklah kiranya kita melihat satu persatu definisi teknologi, maklumat dan komunikasi. Definisi teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990 dan 1158, teknologi adalah metod ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan 2, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Rogers dalam Sales Ritchie 1994 pula, teknologi adalah satu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Iskandar alias Bana, seperti dikutip Yusuf Hadi Miarso pada tahun 2007, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat ataupun membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia. Namun, takrifan teknologi yang diguna pakai di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia ialah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah maklumat. Maklumat merupakan cetusan idea, pendapat, pengertian fakta,
atau pengetahuan baru yang dikemukakan untuk kegunaan pengguna semua. Maklumat juga merujuk kepada sebarang fakta yang telah dimanipulasikan oleh komputer yang boleh disimpan, dikongsi dan boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana-mana jua. Komunikasi dapat ditakrifkan sebagai perhubungan secara langsung atau dengan perantaraan seperti surat, radio, telefon dan lain-lain. Masa komunikasi atau perhubungan dengan ataupun yang sampai kepada orang ramai secara amnya. Berkomunikasi yang berhubung secara langsung ataupun perantaraan. Bercakap, berbincang, bertukar-tukar pendapat dan lain-lain lagi. Takrifan ini adalah menurut Kamus Dewan edisi keempat. Secara ringkasnya, komunikasi adalah proses bertukar-tukar maklumat dengan menggunakan perhati dan perkhidmatan komunikasi seperti internet, email, telesidang video dan telefon. Berdasarkan definisi-definisi yang saya terangkan tadi, teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), ICT Information and Communication Technology boleh didefinisikan sebagai satu set ilmu teknologi yang merangkumi alat dan sumber untuk membina, menyebar, menyimpan, membawa nilai tertentu dan menguruskan maklumat. Teknologi ini mampu merapatkan jurang penyebaran ilmu antara yang kaya dengan yang miskin, yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan, antara yang di bandar dan di luar bandar, dan di antara golongan wanita dan lelaki. Terima kasih panel pertama kita. Pendefinisian yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, sememangnya kita akui penggunaan alat-alat teknologi maklumat dan penggunaan internet banyak membantu dalam kehidupan seharian kita. Malahan, penggunaannya sudah dianggap sebagai satu keperluan bagi sesetengah pihak, terutamanya masyarakat bandar. Persoalan saya kepada Cik Nur Syafiqah Alia, adakah dasar pendidikan negara kita seiring ataupun menyokong pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan dan apakah contoh penggunaannya di dalam bidang pendidikan masa kini? Terima kasih moderator. Soalan yang amat menarik daripada moderator kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya, terima kasih kerana telah menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Berbalik kepada soalan tadi, untuk makluman semua, Kerajaan Malaysia melalui Rancangan Malaysia yang ke-9, iaitu daripada tahun 2006 hingga 2010, telah menyatakan bahawa prasarana ICT yang mencukupi akan diagihkan kepada semua institusi pendidikan di negara ini, iaitu termasuklah pelaksanaan kurikulum ICT dalam pembelajaran, penginteraksian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, menaik taraf pengetahuan kemahiran ICT, mengaplikasikan ICT dalam sistem pengurusan sekolah serta memperbaiki kemudahan dan kelengkapan ICT dari semasa ke semasa. Ianya turut dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu tahun 2001 hingga 2010 di mana pembangunan ICT dalam pendidikan akan dilaksanakan dengan tujuan utamanya adalah untuk mempertingkatkan pembangunan infrastruktur ICT selain daripada memperluaskan akses dan ikuti kelengkapan ICT. Mewujudkan kurikulum berasaskan ICT iaitu ICT Base bagi meningkatkan sistem penilaian menggunakan ICT, menggalakkan integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT di kalangan pelajar, guru-guru dan staf-staf lain. Mengaplikasikan ICT dalam sistem pengurusan, memperbaiki kemudahan dan kelengkapan ICT bagi mempertingkatkan usaha dalam kajian dan pembangunan ICT serta usaha sama antara institusi pendidikan dan komuniti sosial haruslah diterapkan bagi menggalakkan penggunaan ICT dalam pendidikan. Menurut Yun, Lau dan Wong iaitu 2003, sejak beberapa dekad dahulu, peningkatan positif dalam penggunaan dan pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT telah memberikan impak yang besar kepada kehidupan masyarakat dan aktiviti seharian mereka. Maka, tidak mustahil jika terdapat peningkatan pada minat, tumpuan dan pelaburan yang besar dilaburkan untuk pengintegrasian ICT dalam pendidikan di seluruh dunia. Beberapa master plans untuk mengintegrasikan ICT dalam pendidikan telah dilaksanakan di beberapa buah negara iaitu Pilgrim dan Artisan. Antara objektif yang ingin dicapai dalam perancangan ini termasuklah membentuk kebolehan pelajar dalam menyelesaikan masalah, memahami konsep self-learning iaitu menganalisis maklumat yang dicari dan berfikir secara kreatif. Penggunaan dan pengaplikasian ICT dalam konteks pendidikan di Malaysia adalah faktor utama yang menyumbang cabang ilmu baru dalam era informasi kini. Dalam sistem pendidikan Malaysia, ICT membantu dari aspek pembelajaran dan pengajaran serta sistem pengurusan di sekolah.
Oleh yang demikian, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membentuk 3 polisi utama dalam pendidikan, iaitu kemudahan ICT disediakan kepada semua pelajar sebagai langkah untuk mengurangkan jurang digital antara sekolah. ICT dalam pendidikan sebagai medium bantuan pengajaran dan pembelajaran menjadikan ICT sebahagian daripada mata pelajaran di sekolah serta menggunakan kemudahan ICT untuk meningkatkan produktiviti dan keberkesanan dalam sistem pengurusan sekolah. Terima kasih kepada panel kedua kita, yakni Cik Nur Syafiqah Alia di atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Berdasarkan penerangan tadi, sudah terang lagi bersuluh bahawa dapat kita lihat di sini penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi telah pun digunakan dan diterapkan di dalam pendidikan negara kita. Oleh yang demikian, soalan saya buat Cik Nur Hanis Najwa, apakah pandangan Cik sebagai orang lama di dalam bidang pendidikan berkenaan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini akan memberikan faedah atau kesan yang positif kepada bidang pendidikan atau ianya lebih mendatangkan kesan negatif berbanding kesan yang positif? Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kepada moderator kerana telah memberi kesempatan kepada saya bersama-sama dalam forum ini. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya, seperti mana yang kita sedia maklum, pada masa kini, perkembangan pesat dalam bidang teknologi telah membawa kebaikan dalam pelbagai sektor, terutamanya sektor pendidikan. Walaupun bagaimanapun, ada setengah pihak yang berpendapatan bahawa teknologi juga membawa kesan yang buruk kepada sektor pendidikan. Pada pandangan saya, sebagai guru lama yang berada dalam bidang pendidikan ini, penggunaan teknologi maklumat dapat mengaitkan keberkesanan dalam penyampaian ilmu kepada pelajar dan kedua, menjimatkan kos. Penggunaan teknologi dalam pendidikan sebenarnya boleh mendapatkan perhatian daripada pelajar dan memudahkan mereka menyerap ilmu yang disampaikan oleh seorang pengajar. Pada masa kini, boleh dikatakan peralatan teknologi seperti komputer telah menjadi sebahagian dalam kehidupan generasi muda. Oleh itu, penggunaannya dalam bidang pendidikan dapat menjamin hasil yang memuaskan. Hal ini kerana penyampaian dapat dipersembahkan dalam bentuk visual yang menarik, animasi 3D dengan suara yang dapat menarik perhatian pelajar, terutamanya pelajar sekolah rendah. Ia juga dapat meringankan beban yang terpaksa mengangkat beg yang berat yang dipenuhi dengan buku-buku ke sekolah sekalinya dapat digantikan dengan hanya beberapa keping CD pada masa hadapan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dapat menjimatkan masa belajar. Masa belajar dan dapat memupukkan sikap suka membaca dalam kalangan pelajar. Dengan adanya teknologi juga, apa-apa maklumat dapat diperoleh dengan mudah hanya dengan satu klik pada tertikus, berbanding dengan pelajar pada masa lalu yang terpaksa mencari maklumat dengan cara manual dan bahan bercetak hanyalah satu-satunya harapan untuk mereka memperoleh maklumat ini. Pelajar sekarang mempunyai kelebihan dengan adanya kemudahan internet. Hal ini kerana selain daripada bahan bercetak, pelajar juga dapat memperoleh maklumat ini melalui internet, memudahkan pelajar itu lagi. Penggunaan media elektronik juga dapat meningkatkan minat ia tidak boring pelajar. Sebagai bukti untuk membolehkan kita mengikuti perkembangan maklumat yang dipaparkan melalui laman web adalah dalam bentuk tulisan, dan untuk mengetahui maklumat tersebut kita perlu juga mahir membaca. Secara tidak langsung, ia dapat memupuk sikap membaca dalam kalangan mereka. Walaupun mereka hanya melalui internet, tapi mereka juga haruslah mempelajari, haruslah pandai membaca. Terima kasih kepada Cik Nur Hanis Najwa di atas penjelasan yang cukup baik saya kira. Seperti yang kita semua sedia maklum, guru memainkan peranan yang besar dalam mendidik anak-anak murid di sekolah. Persoalannya, apakah pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi ini akan memudahkan atau lebih membebankan guru? Dan apakah pula peranan guru dalam mencairkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini dalam pendidikan? Saya tujukan soalan ini kepada panel kedua kita, Cik Nur Syafiqah Alia. Silakan. Pada pendapat saya, ianya sememangnya membantu dan memudahkan guru. Tidak timbul soal membebankan guru kerana kewujudannya serta fungsinya lebih untuk membantu dan memudahkan tugas guru. Bagaimana ianya dapat membantu guru? Guru dapat menggunakan kemudahan ini bagi melaksanakan PMP dengan lebih menarik dan berkesan serta ianya memudahkan guru untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Namun, ini berbalik kepada sikap guru juga. Ada sesetengah guru yang mungkin mempunyai ideologi yang berbeza dan meletakkan pengaruh negatif terhadap penggunaan ICT dalam pendidikan ini.
Contohnya, apabila seorang guru yang tidak berminat dengan penggunaan ICT ataupun tidak mempunyai kemahiran dalam penggunaannya, guru tersebut akan merasa terbeban dan sukar berbanding guru yang mempunyai kemahiran, mempunyai pengetahuan, mengetahui kebaikan pengetahuan ICT ini. Guru-guru ini tidak akan merasa terbeban, malahan berasa lebih lega kerana mempunyai alat bantuan yang efektif bagi menjayakan pengajaran mereka. Terima kasih kepada panel kedua kita, yakni Cik Nur Syafiqah Alia di atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Berdasarkan penerangan tadi, sudah terang lagi bersuluh bahawa dapat kita lihat di sini penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi telah pun digunakan dan diterapkan di dalam pendidikan negara kita. Oleh demikian, soalan saya buat Cik Nur Hanis Najwa, apakah pandangan Cik sebagai orang lama di dalam bidang pendidikan berkenaan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini akan memberikan faedah atau kesan yang positif kepada bidang pendidikan, atau ianya lebih mendatangkan kesan negatif berbanding kesan yang positif? Untuk menjawab tugasan mereka dan lain-lain lagi. Memang tidaklah dinafikan bahawa ini merupakan kebaikan daripada perkembangan teknologi. Adanya teknologi multimedia menjadi semakin menarik kerana teknologi ini baru diperkenalkan pada tahun 1990. Dan walaupun sebelumnya sistem CAL ataupun Computer Aided Learning dan Hypertext masih terbatas dalam media yang terpisah-pisah sebelum digabungkan seperti multimedia yang memiliki makna gabungan pelbagai media seperti teks, suara, image, animasi dan video dalam satu perisian. Apabila semakin banyak teknologi diperkenalkan dalam bidang pendidikan jarak jauh menjadi satu cara yang menggunakan maklumat dan pengetahuan secara global. Maksudnya mudah walaupun berjarak jauh. Kini, pelbagai pengetahuan terkini dapat disalurkan melalui internet sahaja. Kalau dulu hanya pelbagai maklumat dikongsikan melalui surat, tapi sekarang ni melalui internet sahaja, melalui hujung jari sahaja kita dapat mengetahui pelbagai maklumat. Internet juga merupakan sarana ilmu yang membantu berjuta-juta pelajar untuk mendapatkan maklumat dalam proses pembelajaran dan penyelidikan. Kerana internet ni luas, kita sebagai pelajar dapat mengetahui pelbagai maklumat. Walaupun maklumat tu di luar batas kita, tapi dalam internet dia menguraikan semua maklumat. Berjuta-juta dapat membantu pelajar untuk meningkatkan lagi pengetahuan mereka. Setiap perkara tentunya ada pro dan kontra seperti penggunaan ICT dalam pendidikan. Kebanyakan berfikir seperti suka untuk mengaplikasikan penggunaan ICT bagi kawasan luar bandar kerana kekurangan bekal elektrik dan internet. Namun, menurut Konvensyen Nasional PIPP kedua pada 2008 berkenaan merapatkan jurang pendidikan telah menyarankan beberapa program serta projek infrastruktur ICT di luar 3 bandar. Ini adalah bertujuan untuk supaya dapat membina kesediaan pembelajaran awal di kalangan kanak-kanak berumur 5 tahun, khususnya murid-murid luar bandar dan juga anak-anak orang asing. Sementara itu, Kerajaan Malaysia melalui Rancangan Malaysia ke-9 itu 2006 hingga 2010 turut menyatakan bahawa prasarana ICT yang mencukupi akan diagihkan kepada semua institusi pendidikan di negara ini, termasuklah pelaksanaan kurikulum ICT dalam pembelajaran, pengintegrasian ICT dalam pembelajaran dan pembelajaran, menaik taraf pengetahuan dan kemahiran ICT dan mengaplikasikan ICT dalam sistem menaik taraf pengetahuan dan kemahiran ICT. Selain daripada itu juga mengaplikasikan ICT dalam sistem pengurusan sekolah serta memperbaiki kemudahan dan kelengkapan ICT dari semasa ke semasa. Kementerian Pelajaran juga berusaha untuk merapatkan dari jurang pendidikan di antara murid-murid sekolah bandar dengan murid-murid sekolah luar bandar seperti mana yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Oleh hal demikian, keterbatasan yang wujud pada masa sekarang akan dilupuskan secara berperingkat 100% berperingkat dari semasa ke semasa. Sebagai seorang guru juga, saya menyokong 100% penggunaan ICT dalam pendidikan di negara kita untuk mewujudkan negara yang berfikiran meninggal kelas pertama pada masa yang akan datang. Mungkin Cik Nur Wahidah ingin membuat sedikit penambahan? Pada pendapat saya, pengaruh dan sumbangan TMK sangat besar dalam bidang pendidikan, tidak kira dari sudut pengurusan dan pentadbiran maupun pengajaran di sekolah. Oleh itu, guru-guru seharusnya bersedia untuk menghadapi kemajuan TMK yang dilihat semakin pesat saban hari.
Pada hari ini, kita sedia maklum bahawa sebahagian besar murid tidak kira di kota maupun desa mempunyai akses yang cukup mudah kepada ICT. Situasi ini cukup berbeza dengan apa yang kita alami sekitar 10-20 tahun yang lepas, di mana akses kepada kemudahan ICT ini adalah terhad. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang guru untuk membimbing dan memastikan murid-murid menggunakan ICT untuk tujuan-tujuan yang berfaedah dan ilmiah. Sekiranya guru sendiri buta IT, bagaimana pula untuk membimbing murid yang sememangnya dilahirkan dalam dunia yang maju dan serba moden ini? Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jawapan yang sangat mantap telah diberikan oleh kedua-dua panel kita. Namun begitu, pastinya penggunaan teknologi maklumat ini ada batasannya, terutamanya di negara kita, di mana sekolah telah terbahagi kepada di sekolah bandar dan luar bandar. Katakan itu, bagaimanakah Cik Nur Hanis Najwa melihat keadaan ini? Terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Hanis Najwa atas penjelasannya sebentar tadi. Soalan terakhir saya pada hari ini, dan saya ingin mendengar dari ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Berikan sedikit rumusan berkaitan pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam pendidikan di negara kita. Kita mulakan dengan panel pertama, Cik Nur Wahidah. Pada pendapat saya, pengaruh dan sumbangan TMK sangat besar dalam bidang pendidikan, tidak kira dari sudut pengurusan dan pentadbiran maupun pengajaran di sekolah. Oleh itu, guru-guru seharusnya bersedia untuk menghadapi kemajuan TMK yang dilihat semakin pesat saban hari. Pada hari ini, kita sedia maklum bahawa sebahagian besar murid tidak kira di kota maupun desa mempunyai akses yang cukup mudah kepada ICT. Situasi ini cukup berbeza dengan apa yang kita alami sekitar 10-20 tahun yang lepas, di mana akses kepada kemudahan ICT ini adalah terhad. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang guru untuk membimbing dan memastikan murid-murid menggunakan ICT untuk tujuan-tujuan yang berfaedah dan ilmiah. Sekiranya guru sendiri buta IT, bagaimana pula untuk membimbing murid yang sememangnya dilahirkan dalam dunia yang maju dan serba moden ini? Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Panel kedua kita, Cik Nur Syafiqah Alia. Kesimpulannya, dunia tanpa sepadan ini memaksa industri pendidikan di Malaysia untuk melalui era transformasi yang sangat dirasai gelombangnya. Selain itu, perkembangan pendidikan di Malaysia yang semakin pesat ini adalah hasil daripada minat ibu bapa yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan dan perkembangan pendidikan dan persekolahan kanak-kanak mereka, baik di peringkat prasekolah, pendidikan rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi. Kesedaran tersebut adalah implikasi daripada kesedaran mengenai kepentingan pendidikan bagi memajukan diri dalam menghadapi cabaran kehidupan yang semakin sengit. Oleh itu, peranan-peranan daripada pihak penduduk, ibu bapa dan pelajar itu sendiri amatlah penting bagi menghadapi transformasi dunia tanpa sempadan ini. Akhir sekali, pihak perancang pendidik perlu melihat isu-isu cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif. Menyelesaikan masalah secara rujukan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan memurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita, terutamanya bagi memenuhi aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Dan yang terakhir, silakan Cik Nur Hanis Najwa. Selain daripada itu juga, dan yang akhir sekali ialah penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin meluas pada masa ini. Ia akan memberi kesan terhadap apa yang dipelajari dan bagaimana pelajar belajar sama ada baik ataupun buruk. Oleh itu, kesan baik dan buruk penggunaan teknologi dalam pendidikan harus dipertimbangkan sebelum pelaksanaannya. Persoalan seperti di mana dan bagaimana kita menggunakan teknologi maklumat harus dijawab, dan bukannya kita harus atau tidak harus menggunakannya. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah ICT atau teknologi maklumat bukanlah sesuatu yang baru atau asing lagi dalam kehidupan kita. Begitu juga di dalam bidang pendidikan. Namun, ianya masih lagi boleh dikategorikan sebagai salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru.
Yang pasti, kita tak akan dapat lari dari peredaran kemajuan dan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Justeru, sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, para guru haruslah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah sekalian, baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Tuan Puteri tersenyum-senyum, melihat mempelai direncis dipilis. Senyum-senyum, jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Saya mewakili majlis ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan forum kita pada hari ini, sama ada secara langsung maupun tidak. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripada Allah SWT dan di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Pergi ke dusun, memetik kelapa. Kelapa muda, si kelapa balik. Jari disusun, maaf ditita. Panjang usia, bersua kembali. Marilah sama-sama kita akhiri majlis forum pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan, terima kasih, syukran jazilah. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.